Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, pertama kita bersyukur Allah Ta'ala kerana dapat bertemu lagi untuk kesekian kalinya pada hari Isnin, setiap 2 minggu sekali. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita, memberi taufik hidayah kepada kita untuk berada dalam majlis taman-taman syurga, majlis ilmu. Saya nak mukadimah sikit dengan permulaan dengan membaca ayat surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Saya tertarik bila membaca ayat ini. Semuanya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka lahum ajrun, balasan reward ghairu mamnun, tidak terhingga, tidak terbatas. Pertama, orang mukmin, allazina amanu. Orang mukmin ini harus dibuktikan iman itu dengan amal soleh. Jadi orang mukmin ini satu kandungan yang mantap lah, dia tak boleh nak pisah. Beriman mestilah beramal soleh, barulah sempurna imannya. Tak beramal soleh maknanya imannya menurun. Iman itu menaik, meningkat apabila dia banyak beramal soleh. Amal soleh berhubung dengan Allah, yang berhubung dengan manusia lah. Pada mudahnya ialah melaksanakan perintah Allah, sembahyang, zakat, puasa, tolong orang, bantu orang, dan juga meninggal larangannya, berjudi, tak berpuasa dan mengkhianati orang dan seumpamanya. Dan pada masa yang sama melakukan kebaikan al-khair. Jadi masa itulah yang penting yang pada kita ialah janji Allah ni. Maknanya dia akan memberi satu balasan yang tidak terhad, tidak terhingga. Kalau kita tuan-tuan buat kerja di pejabat, dah ada agreement dah, cukup bulan dapat 2,000, cukup bulan dapat 1,800. Buat hari dah pagi pukul 7 ada pejabat pun. Ini tidak, tuan-tuan. Bila kita buat pembangunan amal soleh, nilainya balasannya ghairu mamnun. Satu motivasi lah kepada kita. Tanpa saya nak menyebut ayat-ayat lain lagi, sekadar mukadimahnya, maknanya satu motivasi kepada kita. Buatlah saja, tuan-tuan, tak ada apa nak buat, sebutlah subhanallah, subhanallahil azim bihamdihi. Sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Hadiahlah Fatihah pada ayat kita 100 kali. Qul huwallahu ahad. Semua amal soleh, tuan-tuan, dia akan dibuat balasan yang tidak terhingga. Jadi ini sepatutnya kita, bila kita baca ayat ini, kita terdorong, kita termotivasi untuk memperbanyak, sentiasa dalam melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan, kerana mendapat balasan. Ada lagi tafsir yang menyebut, Ibn Abbas dan seumpamanya, ghairu mamnun ini bukan setakat balasannya banyak, tidak terhad. Kedua ialah bila kita biasa buat amal soleh ini, bila kita tak buat, mungkin kita sakit, mungkin kita musafir, mungkin kita dah tua, tak upaya dah nak bangun yang melai ke, nak buat duha hari-hari, pahala akan berterusan. Ghairu mamnun, tidak terhad. Itu bukan tak terhad ganjaran, tidak terhad kepada kita sendiri. Jadi maknanya kita rebutlah peluang ini supaya kita walaupun tidaklah besar sangat amalan-amalan kita, tapi masih dalam lingkungan amal soleh, amal kebaikan, termasuk zikir, tasbih, tahmid, termasuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang melibatkan dengan hubungan hablum minan nas. InsyaAllah kita akan mendapat balasan yang tinggi daripada Allah Ta'ala, ya.
Itu tak payah tanya lah banyak mana bila Allah jadi ghairu mamnun banyak tuan. Biasa istilahnya kalau buat satu dapat 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Buat satu dapat 10. Tuan-tuan langkah satu langkah datang sini 10 pahala 10 digugurkan dosa lah. Itu biasa. Sikit naik atas sikit, buat satu dapat 700. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, orang yang membelanja infak harta dia pada jalan Allah. Sapi satu biji, tumbuh satu biji, tanam satu biji padi, tumbuh satu pokok, dalam pokok ada 7 tangkai, dalam satu tangkai ada 100, mana 700. Wallahu yudha'if. Allah kata Allah dia ganti, dia kadang-kadang dia gandakan lagi. Tak boleh nak. Jadi ini satu maknanya seronok betul lah menjadi umat Muhammad ini. Buat sikit dapat banyak. Tuan-tuan buatlah tuan-tuan. Yang penting jangan tak buat, jangan buat yang tak elok. Elok tu jangan kira lah. Kalau boleh buat tak buatlah. Jangan berkira lah. Nak datang subuh ke, nak datang Jumaat ke, penat sikit ke, balik sekarang pukul 6.45 kan. Awas sangat nak maghrib sama kan. Biasa 6.30 tak ada nak pergi maghrib. Ikhtiar lah tuan-tuan. Ikhtiar. Cubalah maknanya sebab Masya Allah balasan Allah dah janji balasan yang baik kepada kita insya-Allah. Dan balasan ini sebenarnya nak jadi modal kita di hari pembalasan, day of judgment, di yaumul qiyamah. Kita tak ada benda lain dah, amal soleh ke sana insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada perbincangan hadis kita. Rasa saja minggu depan lagi habis tu. Saya dah membawa satu hadis contoh nak perbincangan. Kita pergi minggu sudah kita bincang sikit sekadar habis akhir. Ada 2 orang yang diazab dalam kubur. Pertama orang yang tak bersih kencingnya, dan yang kedua orang yang pakai ayam si bin namimah, orang yang hidupnya itu suka mengadu domba, melaga-laga orang, namimah lah, bawa mulut apa semua. Ini orang yang jiwanya tak bersih lah. Tak boleh tengok orang gembira sikit. Ini maknanya kena jaga kebersihan dan kena jagalah mulut kita supaya tidak menjadi orang yang berada dalam kubur. Bila kita mati diazab oleh Allah dalam kubur. Kalau azab dalam kubur agak ada, kita lepas ke bila pergi di padang mahsyar. Jadi kita, itu Nabi bagi signal kepada kita, Nabi sayang kepada umatnya. Dia lalu kubur, dia tengok kubur ni diazab. Satu di kubur ni juga dia ada 2. Dia bagi at least kita berhati-hatilah tuan-tuan supaya kita tidak terlibat dengan apa yang kita belajar ini. Jadi pada malam ini ialah hadis baginda bersabda, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, na'alallahu al-muhallila wal muhallilah. Ini dia sebab kita berada di apa nama penutup. Jadi pengarang ni mengait kembalilah secara libas, tidaklah ada urasannya, iaitu maksudnya Allah melaknat lelaki yang mengahwini perempuan yang dicerai talak 3 oleh suaminya untuk menjadi halal bagi suami itu dan suami tersebut. Dan ini muhallilah ni bakal suami, al-muhallalah ni orang yang kita upah. Istilah dia bagi Cina betul lah dulu. Sekarang dah tak ada kan. Tapi istilah lain kalau ada pun. Dia begini mudahnya tuan-tuan. Perkahwinan ni suatu yang di sunnah Nabi SAW. Dan maknanya perkahwinan disuburkan dengan perasaan kasih sayang, mawaddah dan warahmah dan seumpama. Akhirnya macam mana dengan tidak ada persediaan yang baik, mudah sangat nak bercerai. Dan bercerai ni bukan suatu yang disuruh Allah SWT. Benda yang halal yang Allah tak suka, dia bercerai lah. Tolak mana yang Allah tak suka, tak suka sangatlah bercerai, berkelahi. Sebab kita nak kahwin tu dah ikat perjanjian, dah semua buat persiapan. Akhirnya kawan muda ni dah lama dah ada pengoraknya dah. Akhirnya bercerai, mudah sangat. Kadang-kadang diganggu oleh syaitan dan seumpamanya. Jadi tolak ni tuan-tuan, Allah beri kita 3 kali. 2 je lah. At-talaqu marratani. Tolak ni cerai pertama boleh balik. Ada cerai 2 seminggu, tak boleh lah. Yuk balik. Okey. Yang kedua boleh lagi. Yang ketiga finish, falas. Maknanya fala tahillu lahu min ba'di hatta tankihu zawjan ghairahu. Mana tak boleh dia nak kahwin. Dia tolak 3 habis. Dia tak boleh nak kahwin lagi. Okeylah tuan-tuan. Oleh kerana dia ada duit, dia pun carilah mana-mana orang. Kamu kahwin dengan bakal isteri, mantan isteri aku tadi. Lepas tu kamu cerai lah. Itu ambil dah 1,000, 2,000 buat begitu, 10,000. Itu yang kata haram. Tak boleh lah. Syaratnya begitu.
Jadi bolehnya bila isteri tadi, mantan isteri kita tadi tahlilan bercerai dengan dia tolak 3, 5-6 bulan ke macam mana, duduk setahun dia kahwin dengan orang lain. Kahwin dia dengan A dengan B, duduk tak lama juga lah kot, tak ada jodoh lama, 6 bulan 7 bulan bercerai. Mantan isteri yang pertama tadi bolehlah kahwin dengan dia. Satu, isterinya tadi mesti hamil edah lah, edah dengan isteri suami nombor 2 kan. Yang kedua, kena izin isteri lah, dia nak tak nak, bawa lah anak cerai dah kahwin anak dah 6, cerai dah tolak 3, pergilah bawa anak-anak ni, bawa bukan, bawa lah mak, ayah tadi tidur malam ada ingat kamu, suruh lah anak boleh sikit gitu lah. Menikah semula pula lah, begitulah habis handle apa semua, boleh nikah. Tapi kalau upah ni tak boleh. Kan itu tuan-tuan dan puan. Maknanya suatu tidak, dulu ada, saya perasan dulu di kampung-kampung ada. Di mana ni saya tak pastilah. Kalau ada pun tak ketara lah. Tapi tak maknanya kita orang mukmin ni tidak begitulah sifatnya. Maknanya kena ada kasih sayang, rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah. Tujuan kita itu nak melahirkan keluarga yang baik, akhirnya menjadi lahirkan anak yang baik, anak yang soleh, masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh kan, dari keluarga. Tapi kalau hasil berkelahi, sebenarnya banyak perceraian ni, kalau kita tengok dalam Google tu 1 minit, 5 minit satu perceraian, banyak sangat. Dan banyak antara isu-isu sosial pun kerana bercerai kan, begitu dan seumpamanya. Jadi itu, dan kadang menimbulkan masalah pula di kita dalam masyarakat ini. Kita bantu dia lah sebab dia anak 3, 4, suami tinggal pula tak bagi tanggungan nafkah dia kata. Jadi ini jadi dah jatuh miskin kan, dah B40 apa ni, dia layak untuk menerima gerobok makanan apa semua. Jadi ini tak tanggungjawab semua. Jadi itu sebenarnya bukan, tidak menggambarkan akhlak Islam yang baik, tuan-tuan. Kalau dah tak boleh, tak apalah, Tuhan bagi ada ruangnya, tapi kena bertanggungjawab lah. Gitu. Okeylah, kita pergi kepada nombor 2 malam ni. Perbincangan kita ialah hadis yang kedua, man khabbaba alam ri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna. Jadi lagi dosa lagi tuan. Sesiapa yang merosakkan hubungan seseorang dengan isterinya atau hambanya, maka dia bukanlah daripada kalangan kami. Nabi kata bukan dari baik kalangan umat aku lah, bukan dari kalangan aku, kata Nabi. Falaysa minna. Maknanya begini, suami ini, mereka berkahwin ini tidak telah ada ikatan, telah ada perjanjian. Dah ikat, janji akad nikah depan qadhi apa semua, dah buat perjanjian semua. Tak macam mana orang ini isu nafsu lah tuan. Dia pergi, dia tengok kawan ni baik sangat suami isteri, dia jealous. Dia kata kan, kalau dia dapat jadi isteriku, dia dapat jadi isteri aku, dia bagus. Kalau perempuan pula dia kata, kalau dia dapat bagi jadi suami saya, aku, dia pun cari jalan nak memisahkan. Maknanya aktiviti memisahkan zaujatahu amrihim ni, merosakkan hubungan suami isteri ini satu dosa lah yang tidak dibenarkan. Nabi tidak mengakulah umatnya falaysa minna, bukan dari kalangan kami. Hadis ini kalau kita tengok riwayat Abu Daud daripada Abu Hurairah. Ini satu akhlak yang tidak baik. Mana-mana begitulah perjanjian. Maknanya rosak hubungan suami isteri, rosak dengan majikan, mamluk ni hamba. Tapi kita kata kalau sekarang kan majikan lah. Contohnya mudah lah. Kalau kita ambil sekarang ni, saya pergi rumah Ustaz Alim. Alim ni ada pemandu lah. Contohnya mudah. Datuk lah kita kan. Kita tengok pemandu dia ni bagus lah, rajin kereta semua. Kita pun Datuk Alim, Ustaz Alim ni, imam kita ni pergi ke dapur duk siap minum-minum kan. Kita pun sembang dengan pemandu dia. Yuk, berapa dia bagi? Komplit lah dalam 2,000 sebulan. Boleh tak kerja dengan aku? Aku bagi 3,000. Tuan dia tak tahu. Sesuai kan? Kalau kita tak baca hadis ni pun kita rasa action itu, perangai itu tak boleh kan? Tepuk belakang ke tepuk atap tak kira salah. Istilah itu guna. Maknanya suatu kelakuan, satu tindakan yang tidak menggambarkan seorang Muslim yang bertanggungjawab. Begitu. Sebab tu dia panggil, cuma di sini dia panggil mamlukah.
merosak hubungan seseorang dengan isterinya atau hambanya. Maknanya hamba di sini dalam konteks kita di sini kan, ataupun kita pergi ke pejabat dia lah. Kita pergi ke pejabat dia, oh tukar kubur ni bagus apa semua kan, kita pun nak cuma lain lah kita bincang Datuk. Saya dah sebulan dah cari pemandu tak ada ni. Kita tengok pemandu Datuk ni sesuai dengan saya ni awak cara. Boleh ke? Dia kata ke Datuk, boleh lah. Dia tanya dia kalau dia nak pergi ambil. Itu cerita lain. Ini maksud saya begitu. Cara dia tidak mana Islam hidup ni untuk hidup yang harmoni, yang baik, yang aman damai ni, kena ada cara lah dengan guna akhlak yang tak sesuai, merosakkan. Sebab itu dia tak bagi kita merosakkan hubungan dengan majikan, dengan sini panggil majikan lah, hamba-hamba dia, ataupun dan suami isteri. Dan dalam perjanjian bidang yang luasnya, perjanjian adalah akad beli dan jual. Sebab itu kita tak boleh, kita dah pergi pinang kan, saya dah pergi pinang anak tuan, lepas tu mari orang lain pula dia pergi berapa tadi hantaran, 1,000 tak apa, saya bagi 5,000. Berdosa tu tuan? Boleh lah, tapi berdosa lah. Bukan semua tak boleh kata. Tak boleh, tapi maknanya begitu. Macam kita orang duduk beli baju lah, saya duduk tawar baju lah, baju Orlando ke apa. Sekarang ni baju apa besok, tak pencet, tak tahu brand-brand apa tuan. Saya nak 50. Lalu Alik, tak apa, dia tak nak 50, bagi saya 55. Tak boleh kan? Kecuali saya tak nak 50, tak okey, saya pun pergi. Mari Alik, itu tak apa. Macam orang lenong rumah lah, saya pergi jabat tanah. Teng. Okey, tanah ni 30,000. Kita tu pakat kawan. Saya nak 40. Besar. Sebenarnya orang ni nak betul. Dia pun mari ambil. Apa saya 40 saya bayar. Oh, saya nak 45. Dah. Tak boleh kata. Dia sebab dia mempermain, dia tidak, dia cuba nak naikkan harga sebenarnya, bukan tapi dia mencari keuntungan di situ. Kecuali memang betul lah saya 45, memang saya nak 45. Okey, habis. Kalau orang tu nak dia bayar apa, dia tak bayar, tapi dia ini sama. Jadi maknanya apa pun penting tuan, syaitan membisik kita lah, suka ganggu kita supaya jangan tengok orang ni bahagia. Ini kerja syaitan lah. Sebab dia syaitan bila keluar daripada neraka itu, dia dah mendapat kebenaran Allah lah. Aku akan menggoda anak Adam kecuali yang ikhlas, mukhlisin lah, begitu. Itu akhlak yang tidak baik ya tuan. Jadi sebab itu disenaraikan di sini dalam dosa-dosa besar juga tuan. Kalau semua orang buat ramai macam itu, usahlah rumah tangga, usahlah masyarakat. Kita pun hidup tak tenang, nak pergi jauh stesen tak boleh. Teringat bini kita ada orang buat, tak boleh tu. Ini tak menggambarkan Islam lah yang salam, selamat, aman, yang aman. Iman tu iman aman, sejahtera dan seumpamanya. Itu. Kalau ada tuan-tuan boleh nak tanya, bolehlah. Dia punya apa nama perbincangan ni, sebab saya nak sebab kita dah ada penutup hadis ni, buku ini saya nak tanya lagi silat. Kita ada perbincangan, kita berhentilah. Yang ketiga pada malam ini ialah al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman wal baza'u wal jafa'u syu'batani minan nifaq. Hadis Al-Hakim daripada Abu Umam. Maknanya al-ayyu wal haya', kurang berbicara lah, berhati-hati nak berbicara, kurang. Dan malu ialah dua cabang daripada iman. Malu, kurang nak cakap. Sebab itu ciri orang mukmin kan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata hadis Nabi, siapa yang beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dia hendaklah berkata baik ataupun diam. Kurang bercakap. Kalau cakap banyak ni akan terdorong kepada hal-hal yang tidak elok. Yang tidak elok menjadi dosa, dan dosa neraka. Baiklah kita stop, kawal, kurang. Itu ciri orang beriman begitu tuan-tuan. Jangan kita kata susah lah ni, tak cakap banyak. Nak cakap dan tak ada modal. Nanti mengumpat, nanti mengadu domba. Jadi dia pun ambil pendekatan diam. Kurang lah. Yang penting-penting, pilih-pilih lah.
dan malu. Ini ciri orang mukmin. Maknanya lawan kepada sikap ini ialah bercakap kasar, cakap keji, cakap carut, carut marut, itu orang munafik lah, tuan-tuan. Jadi di tempat lain disebut dalam hadis yang kedua, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal baza'u minal jafa'i wal jafa'u fil nar. Malu adalah sebahagian daripada iman dan iman berada dalam surga. Malu sebahagian daripada iman. Iman surga, maknanya malu itu surga. Kalau kita mengambil menjadikan latar belakang kehidupan kita ni, menjadikan malu itu suatu yang di depan. Malu ni MALU kan. Orang tak bercakap dah sekarang malu ni. Dan dalam dunia cyber, dunia moden, dunia mengejar kemewahan dunia, orang tak bercakap dah malu. Orang kata bodoh pula. Apa tak mak cakap malu? Itu malu ni, malu tak maju lah. Kita tak dapat nak malu. Malu ni penting. Tuan-tuan dan puan, di sini ayat hadis ini menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita orang kita iman yang datang Allah, kita kena ada sifat malu dalam diri kita. Dan sifat malu ini pada saya sifat yang penting, tuan-tuan. Sebab kalau tak malu lawan tak malu. Malu ini boleh menjadi guidance, boleh menjadi pendinding kepada kita untuk terlajak kepada perkara-perkara mungkar, maksiat, fahsyat. Kerana malu, tuan-tuan. Malu. Orang Melayu dulu dia guna sehina semalu. Orang dulu lah, kalau kita mengaji sastra dulu, sehina semalu maknanya kolektif. Saya buat, katakan satu kampung itu ditangkap kerana mengada-ada, seluruh kampung itu merasa malu. Saya ingat dulu ketua kampung naik pegang mikrofon dalam kampung 70-80-an. Kita kena jagalah tuan-tuan kampung kita ni, jangan ada orang kampung kita kena tangkap gitu, tangkap basah kan. Malu tuan-tuan. Pada hari kena tangkapnya seorang tu je, tapi seluruh malu ni kolektif. Jadi malu tuan-tuan. Jadi pun kalau orang tu ada satu keluarga ni, anak dia macam mana ada, maknanya lahir tanpa bapak lah. Bila saya balik kampung, saya tanya, Pak Cik tu dah balik tak? Mana mak lama tak ada? Dia kata lama dah tak ada, dah 2 tahun dah dia tinggal kampung, dia cari kampung lain. Dia malu duduk kampung kerana berlaku sesuatu yang di luar keupayaan dia lah, mana benda tu berlaku. Jadi malu lah. Tapi sekarang ada malu dah? Tak ada dah, curi ambil, tak malu dah. Bangga dah pula nak buat maksiat sekarang. Itu tuan. Ini malu. Sebab itu Nabi menyebut al-imanu syu'batun minat. Iman itu ada bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 cabang. Dan Nabi akhir sebut al-haya'u syu'batun minal iman. Iman itu malu. Sebab itu disebut di sini al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu ini letaknya dalam surga. Kalau orang hidup yang dikawal oleh malu. Bagaimana kita kalau tak ada malu? Maknanya malah petakalah hidup masyarakat kita di segi moral dan segi akhlaknya. Bila malu ini tidak ada, kita sanggup buat apa saja. Macam kita bincang hari ini, macam-macam istilah nama berlaku dalam masyarakat sebab tak malu. Saya tengok petang tadi satu hadis tentang malu ini. Dia kata begini, apa natijahnya bila kita malu? Impaknya, kesannya bila kita malu bersih daripada perkara haram, kebiasaan dan tindak tanduknya. Bila kita ada malu, kita tak akan buat perkara haram dalam tindak tanduk kita. Kita malu, di pejabat pun kita malu. Malu lah nak pergi lewat, malu lah nak pergi pancikap merah. Kita malu tuan-tuan. Saya kena 3 kali merah, malu lah rasa. Pasal balik lewat sini, nak kabur. Malu dengan Allah, malu dengan manusia. Malu dengan Allah, malu lah dengan Allah. Hari Ahad tidur, bangun lewat, Allah bagi rezeki, nikmat kita nak. Tak malu kan tuan? Malu tuan. Tak bagi subuh, dekat yang tadi tu. Malu tuan. Kita malu ke Allah tu, sebab Allah beri kita nikmat. Nyawa, udara, api, air, minum, semua daripada Allah. Sihat, pagi gitu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da. Tak nak pergi sembahyang subuh. Malu tuan.
Ini malu ini membawa kita menjadi motivasi kita menjadi orang yang baik. Itu di dalam sini, dalam hadis 40 saya baca, malu itu natijah daripada malu, bersih daripada perkara haram, kebiasaan dalam tindak tanduk. Tak ada lah, sebab dia malu, dia takkan mencuri, dia takkan ambil rasuah. Malulah ambil rasuah, nanti kena tangkap. Atau kalau tak tangkap pun orang dengar, orang tahu, oh ni rasuah ni, oh ni malulah minum arak, minum timur. Nanti minum timur, panah matinya dah. Malu nak. Anak siapa tu kena tangkap minum arak, malu tu tuan. Jadi malu ni penting lah tu tuan. Walaupun sekarang tak ada orang cakap, saya pasal pun ustaz-ustaz dekat masjid jangan cakap pasal malu ni. Tak tahu macam mana, tapi dia ni penting. Malu daripada iman dan surga hadis mana. Jadi kita nak masuk surga Allah. Jadi seorang sahabat ini menyebut natijah daripada malu itu dia akan ada dua. Dalam diri manusia ada dua, dia kata. Satu dusta, satu maruah. Orang ni sanggup berdusta. Sebab malu ni, orang yang tak malu ni termasuk sifat munafik, sanggup berdusta. Satu lagi orang tu dia ada maruah. Bila ada maruah diri dan nilai diri ni, kan orang malu dia ada maruah diri, nilai diri. Dia tak cakap bohong, dia bercakap benar, dia tak pakai janji, dia setia kepada janji. Dia malu tuan-tuan. Sifat malu ini memberi membentuk satu maruah, satu karakter hidup yang bermaruah dan berperibadi. Dan dia karakter ni penting. Bagaimana kita nak cakap anak-anak kita, kawan-kawan kita, bos-bos kita, pimpinan-pimpinan kita, pimpinan negara kita kalau dia tak ada malu. Karakter ini dia tidak menjadi karakter yang baik kalau malu tak ada menguasai dia. Begitu tuan-tuan. Jadi kata pengarang, saya tengok tadi cerita, dia kata malu lawan dia, sifat malu lawannya tidak tak malu. Begitulah. Dipanggil al-wiqahah. Sifat ini sifat kalau dah tidak ada malu, tidak malu maknanya menjerumus seseorang kepada keburukan. Mudahlah nak kita nak buat tak baik tuan. Ini penting tuan pada malam ni. Dan maknanya kita menjadi tidak peduli lagi. Bila dah tak ada malu, kata Nabi, apabila tidak ada lagi malu, buatlah apa yang kamu suka. Buatlah. Begitu betul lah tu. Tidak peduli cacian dan celaan masyarakat. Itu tak kisahlah. Orang kata apa tak kisahlah. Yang penting aku dah aku dah dapat juta, 2 juta dah. Dah dapat apa nama? Siri yang kereta bagus sebenarnya. Mahal-mahal tu dah boleh beli dah. BMW sampai 7 Suros, 7 Series semua lah. Jadi orang tak malu, dia tidak peduli cacian celaan. Dia sanggup melakukan kejahatan secara terbuka, secara terang-terang. Kata Nabi, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirina. Semua umatku dalam keadaan selamat kecuali yang sanggup melakukan kejahatan secara terang-terangan. Ini malu ni besar, MALU ni. Kita rasa tak ada apalah, malu apa, resah malu je, siapa malu-malu. Kata Nabi, semua agama dari Nabi dulu pun ada malu, ada akhlak masing-masing. Tapi akhlak Islam ialah al-haya, malu. Semua agama, Kristian, Buddha, Yahudi, semua ada malu, ada sifat dia, ada akhlak dia. Tapi akhlak Islam, wa khuliqal Islam al-haya, malu tuan-tuan. Jadi sifat malu ni sifat yang kekuatan, dia dapat mengawal moral diri seseorang daripada melakukan perbuatan keji, hina dan maksiat dan sebagainya. Jadi kita malu. Kita kadang malu nak berkenal kawan. Kalau kawan kita ni dah 2 kali keluar, 3 kali masuk penjara keluar, dia memalu juga lah. Kita nak kawan memalu juga lah. Malu. Jadi itulah tuan. Jangan Rasulullah menyebut, saya nak akhirinya bab malu ini, al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Malu ini maknanya bila ada malu dalam diri kita, dia boleh membawa kita kepada kebaikan, illa bil khair. Kenapa kita suka sangat terderung kepada yang tak elok? Kerana tidak ada malu. Jadi kita pasti al-haya'u la ya'ti illa, malu ni tidak boleh membawa kita kecuali kepada kebaikan. Jadi bagaimana caranya? Kita kena tanam, kena latih. Mungkin sebagainya dah ada semula jadi, dah kuat. Kalau tak ada, kita kena latih masa malu dan seumpamanya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, hadis malam ini memberi motivasi kepada kita bahawa bagaimana rasanya
Maknanya malu ini buah, ini iman. Macam mana buahnya malu. Jadi malu ini iman, surga. Nak pergi ke surga tu kena ada malu juga, tuan-tuan. Itu tuan-tuan dan puan. Tadi maknanya dia menjadi penghalang kepada kita, dia menjadi defend lah kepada kita. Kalau istilah kereta kat brake ada brake yang baik tak terlajar, tak tersasut, kan ada malu itu tuan-tuan dan puan. Jadi itulah natijah daripada malu ni. Maknanya kita bersih daripada perkara yang haram, yang termasuk yang syubhat, tuan-tuan. Malu kita. Sebab yang penting tu nak malu dengan Allah Ta'ala. Lepas tu baru malu dengan manusia juga. Dua yang kena jaga. Ada orang dia kata tak apa yang dengan Allah Ta'ala tak nampak kita malu dengan manusia. Semua Allah yang jadikan kita. Kita malulah dengan dia. Dan nak buat maksiat, dia dah bagi macam-macam. Allah dah bagi macam-macam minuman, boleh minum. Minum apa saja nak minum. Yang tak boleh minum satu je, arak je. Betul tak? Malu aku nak minum arak sebab air ni ada gelas satu, ada gelas. Minumlah. Ya, tapi yang tak boleh satu saja, yang mabuk. Mabuk istilah kita sekarang arak lah. Selain semua boleh nak minum lah, teman-teman. Allah macam-macam kat kedai ada. Jadi kalau kita nak minum arak, kita rasa malu lah Allah. Dia beri aku macam-macam. Dia ni pula aku nak langgar. Ini malu, tuan. Okeylah, MALU ini sepatutnya menjadi suatu pemangkingan kepada kita untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang sentiasa tunduk, menjauhi perkara yang haram, yang tidak disukai oleh Allah SWT. Jadi sebab kalau tak ada malu tu, tak bilang tu, akan merosakkan kita lah, tuan-tuan dan puan. Jadi ada soalan tak? Kita pergi satu lagi lah. Hadis satu lagi yang ini pun yang mengulangi juga, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini hadis ini kita bertakut, tuan-tuan. Hadis Sulaiman bin Musa, Waqas bin Rabi'ah memberitahu kami daripada Al-Mastawrid bin Shaddad, Rasulullah bersabda, man akala bi muslimin aklatan at'amahu Allahu biha aklatan min nari yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Sesiapa yang memakan harta seorang muslim sekali, maka Allah akan memberi makan kepadanya dengan makanan daripada api neraka, daripada neraka pada hari kiamat. Sebab itu kita makan, ambil sikitnya harta, air mineral tak minta di hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, isu makanan haram ni kita dah banyak hadis-hadis cara-cara duit haram yang kita ambil. Saksi palsu, apa lagi, berjudi, bunuh, rompok. Kita dah bincang, mengambil, tak bagi harta waris. Ini waris, patut dapat harta dia. Ni jumpa dengan jabat penyelesaian sangka kecil, adik-beradik kami ada 6, padahal 8. Mana dia cara. Ada lagi kita bincang dulu, mengalih batu sempadan, supaya luas di tanah dia. Timbangan, mencuri, sumpah palsu. Tak ada sebab apa disumpah. Orang suka sumpah, dapat 5,000, dapat 10,000, 100,000, sumpah palsu, cari duit. Itu semua cara haram, tuan. Timbangan tak cukup, wazinu bil qis, tak timbang cukup. Ini kita rasa saya 7, 8 ataupun 10 dosa-dosa yang cuma dirumuh di sininya. Diingatkan kita balik supaya kita berhati-hatilah makanan ini. Jangan makan yang orang punya lah, kena minta izin, kena ikut halal lah. Kulu min tayyibat, orang mukmin ni makan makanan yang baik, termasuk. Sebab di sini kita ambil satu, dia kata bi muslimin, siapa yang memakan harta seorang muslim sekali, dia makan sekali, maka Allah akan memberi makan kepadanya dengan makanan daripada neraka pada hari kiamat. Jadi kita menjaga diri kita supaya kita tidak dah tahu dah dahsyatnya. Takkan kita kata ambil buah kurma, ambil walimah sebiji, ambil buah apa, kajian pendek kat situ kan. Di dalam neraka tu. Jadi kita kena hati-hati, dan bila kita baca buku ini, kita tahu dosa besar,
kita kena hidup dengan banyak bertaubat. Itu taubatnya ada dua lah, taubat dengan Allah dan taubat dengan manusia lah, yang kita buat khianat, yang kita tipu dia dan seumpamanya. Jadi itu tu ada 4. Kalau ada lagi, cukup masa Islam dah kan, 8-10. Adik kita macam mana? Satu lagi malam ni cukup itu. Last, Al-Hakim turut memensahihkan hadis, ini hadis sahih daripada Abu Husaini Al-Sulami, bahawa beliau mendengar Rasulullah bersabda, man hajar akhahu sanatan bahwa kasab kidamihi. Artinya sesiapa yang meminggirkan saudaranya tanpa sebarang kemunduran setahun, dia benci setahun, dia tak kisah dia setahun tuan, maka seolah dia telah membunuhnya. Ya, sebab Islam ni suruh hidup berbaik-baik, perpaduan, kasih sayang. Jadi sebab itu kita jumpa hadis ini juga di sebelum ini, tapi hadis ini tak ada sebelum ini. Tajuk besarnya tuan-tuan sebelum ini, hadis memutus silaturahim. Disebutnya di sini la yadkhulul jannah qati'ur rahimah, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis ni hadis kuatlah, Bukhari, Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, hari kiamat, maka dia hendaklah menghubungkan silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Jadi begitu tuan, tuntutan untuk berbaik, mewujudkan macam mana nak mewujud suatu masyarakat damai, aman, damai. Kalau dah asyik pulau, tak pergi mari. Jadi di sini dia sebut seolah-olahnya kalau setahun kita benci dia, tak pinggir dia tu, macam kita membunuhnya. Jadi sebab itu ada hadis lain untuk merapat. Kalau kita pergi menziarah kawan-kawan kita lah, saya satu hari ada kawan lama tak jumpa dah boleh dah PKP dah boleh begini, saya pun pergilah Negeri Sembilan ke mana. Dari sejak saya turun pergi tu sampailah saya balik, malaikat 70,000 malaikat menaungi kita pergi. Besar nikmat tu. Kalau ada saya segala ada duit, pergilah ziarah kawan semua sebab malaikat. Sampailah kita balik tuan. Banyak nikmatnya. Mungkinlah kita kata sikit-sikit kena bayar tu RM3, RM2, tak apalah. Sekali-sekala sebab hadisnya Allah suka sangatlah kita menghubungi silaturahim tuan. Dan satu lagi, orang yang suka menghubungi silaturahim ini, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asalihi falyasir rahimahu. Sesiapa yang suka dipanjangkan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hubungilah silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Anak Bukhari. Banyak nikmatnya, tegur, kasih sayang, hello. Katakan Zainal ada setahun tak jumpa saya, dia pun hello. Apa dia ni? Allah sama lupa saya kan? Itu benda. Saya Zainal ni. Alhamdulillah. Apa tu? Buatlah janji mana-mana cari roti canai kawan makan. Contohnya itu silaturahim. Islam ni suka dah kasih sayang, sebab kita nak sebuah masyarakat yang aman damai, yang berkasih sayang, yang mudah. Tak nak lah masa buka. Sebab kalau masa buka pun setakat 3 hari je kan. Kita mengaji fiqhnya. Lebih daripada 3 hari dah tak boleh dah. Tak masuk surga dah ni. Sebab itu bila kita masa buka, orang yang pertama memberi teguran itu, itulah lebih hebat di sisi Allah Ta'ala. Mungkin saya yang buat salah. Halim. Lepas tu Halim pula tegur saya dulu, bagi salam dulu. Itu lagi kadang masalah kita ni bila berkelahi sikit-sikit ni, siapa nak mula dulu kan? Kalau boleh elok bunyi mana-mana dulu. Kita tak. Rasulullah dia lah orang yang pertama bagi salam dulu kan. Jadi itulah tuan, silaturahim. Jadi setakat itulah pada malam ini kita akhiri dengan silaturahim. Daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, yaqulullah ta'ala, ini hadis kursi tuan, anar rahman wa hiyar rahimu, man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Daripada
Abu Hurairah Rasulullah bersabda, akulah Tuhan yang Maha Pengasih, kata Allah Ta'ala. Ar-Rahman, akulah Tuhan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, pengasih. Dan ia adalah Rahim. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi man wasalah, sesiapa yang menyambung silaturahim ini, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat dia. Jadi siapa yang menyambung Ar-Rahim ini, silaturahim ini, aku akan menyambungnya dengan rahmat dan kasih sayang aku, kata Allah Ta'ala. Wasaltuhu, insyaAllah teman-teman, kita berkasih sayang, menyambung silaturahim bersama ni. Siapa yang memutuskan silaturahim, aku akan memutusnya, maknanya daripada rahmat, putus rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Tuan-tuan, justru kami berkata, kata pengarahnya lah, sesiapa yang memutuskan silaturahim dengan golongan fakir sedangkan dia kaya, maka orang inilah yang dimasukkan dalam hadis secara pasti. Dia kaya, dia tak kisah orang miskin. Sebab itu ada hadis menyebut tidak sempurna iman seorang itu, dia tidur lena, kiranya kelaparan amalan. Maknanya kena ada sebab. Tak kira lah kaya miskin ni kena ada pergi mari, macam kita punya datuk kita lah, cross ini tanya khabar apa program apa semua itu tuan-tuan. Begitu juga orang yang memutuskan itu rahim dengan mereka dengan cara bersikap kasar, tidak peduli dan memperbodohkan mereka. Ini sikap, cara yang menyebabkan putusnya silaturahim itu, cara bergaul kasar, tak ada adab, kecil hati orang, mengecil dan menghina, apa semua tu semua yang boleh memperbodoh orang, mentang-mentang dia kaya dan sebagainya. Sambunglah tali persaudaraan kamu walaupun dengan memberi salam. Itu sekurang-kurangnya. Silu arhamakum walau bisalam. At least lah silaturahim. Lebih lagi ziarah, bawa tangan, hadiah apa semua kan, semuanya kita ya. Kawan dia dah lama tak jumpa, dia jumpa ada 12 bilik batu. Ya, jumpa kita tak ada benda kan. Allah, kita suruh pada Allah aja lah. Benda tu hilang. Dapatnya kita bagi dia hilang itu. Itu ialah walaupun mungkin dapat, tapi sebenarnya dia tidak ada kasih sayang Allah Ta'ala kalau dia dapat tu, sebab dia tak ikhlas kan. Sebab Allah kata kita buat saya ikhlas ini, aku akan memberi, aku akan menyambut silaturahimnya. Allah memberi rahmat dan kasih sayang kepada kita. Jadi mungkinlah dia datang jumpa kita lah, dia alim buat kewangan sikit kan. Tolonglah sikit kontrak ni, ubah sikit ayat ni, dapatlah kontrak. Lepas tu langsung tak tiba dah begitu. Jadi tak ikhlas lah. Jadi kita nak keikhlasan lah, supaya apa yang kita buat itu Allah suka, dapat rahmat kan. Silaturahim kasih sayang Allah Ta'ala. Hidup kita ni kita nak rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nak masuk surga pun amalan tak boleh masuk surga kan. Yang masuk surga Allah Ta'ala rahmat. Di pada masa pun begitu hebat apa nama azab di pada masa, rahmat Allah yang akan memperingatkan kita, percepatkan proses dan sebagainya. Jadi kita nak rahmat Allah Ta'ala. Itu kita sentiasa memohon rahmat Allah Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna, Irhamni. Rahmat dan diriku, keluargaku, anak isteriku, gitu kan. Rahmatilah ibu ayah kami dan rahmatilah muslimin dan muslimat. Wa anta khairur rahimin, kau sebaik-baik memberi rahmat. Kita ada, kita dah masuk insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang yang disayangi dan dikasihi Allah Ta'ala, dan dijadikan termasuk orang-orang yang calon-calon surga Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah surah Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat.
wa min qalbin la yarshad, daripada hati yang tidak tenteram ya Allah, wa min nafsin la tashbah, berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tidak pernah puas ya Allah, untuk mendorong kami melakukan kejahatan keburukan ya Allah. Ya Allah, na'udzubika min du'ain la yustajab, berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang kau tidak terima ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayyinan lajinan bi ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih sudi mendengar.